Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan siri kuliah kita. Malam ini menggunakan kitab terjemahan Al-Qaulut Tam fi ahkamil imam wal ma'mum, sambungan muka surat 15 tu. Masalah 26 okey. Masalah 26. Muka surat 15 masalah 26. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, syarat-syarat bagi makmum masbuk membolehkan potong bacaan Fatihahnya serta dikira mendapat rakaatnya. Baik, bila kita masbuk masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah selepas dia takbiratul ihram. Kalau untuk rakaat yang pertama lah, kena ingat masbuk boleh berlaku pada rakaat yang kedua, ketiga dan juga seterusnya. Kalau yang pertama dia takbir Allahu Akbar, dia pun baca Fatihah dengan bacaan Fatihah yang sederhana. Bacaan tempoh bacaan Fatihah yang sederhana, bukan bacaan laju, bukan bacaan yang lambat, dan bukan juga berpandukan pada bacaan imam. Imam tu nak baca laju ke, imam tu sederhana ke, imam tu lambat ke, tidak diambil kira. Yang diambil kira lepas dia takbir nak sampai kepada imam rukuk, dia sempat baca Fatihah dengan bacaan sederhana. Bacaan sederhana ialah, saya pun dah ukur bacaan saya ni, banyak kali ukur, dia 25, 26, 27. 25, 26, 27. Maka kita ambil 25 ke 27 second. Orang sini kita apa? Saat. 25 ke 27 saat. Macam tu. Itulah tempoh bacaan sederhana. Kalau laju dia boleh pergi 20 second. Ataupun bawah daripada 20 tu laju tu bacaan solat tarawih. Kalau lambat dia boleh pergi pada 30 ke 31 second. Macam tu nah. Jadi bacaan sederhana ialah bacaan antara 25 ke 27. Bukan bacaan dia sendiri, bukan bacaan tu imam, tapi itulah ukuran bacaan sederhana. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau dia ada masa 25 second sekurang-kurang, maka dia dikira mendapat masa untuk baca Fatihah. Sama ada dia mampu habis, tak mampu habis, itu cerita lain. Janji dia dapat masa tempoh yang sederhana untuk dia baca Fatihah, maka dia dikira muafiq. Dikira muafiq. Kalau dia tak sempat habis Fatihah, dia tak boleh rukuk sebab dia muafiq. Dia kena habiskan Fatihah dia, sehingga imam diberi keuzuran takhalluf, sehingga imam sujud pada sujud yang kedua. Mana bila imam sudah bangun daripada sujud yang kedua, dia masih belum rukuk, solat dia batal kalau dia tidak niat mufaraqah.
Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itulah muafiq. Nah, masbuk ni dia bila lepas takbir nak sampai tempoh imam rukuk tu dia tak sempat 25 second ke 27 second. Dia mungkin dapat dalam 20 second, dalam 15 second sahaja. Maka ini nama dia tidak ada masa tidak ada masa yang cukup bacaan Fatihah sederhana. Maka yang ni dia kena rukuk bila imam rukuk sebab dia masbuk. Maka siapakah nak mengukur dia itu masbuk ataupun muafiq, dia tu sendirilah. Dia tu kena faham, dia lah ni muafiq kan masbuk. Kalau dia muafiq, dia tak boleh rukuk, dia kena habiskan Fatihah. Diberi keuzuran syar'i, takhalluf, terkebelakang daripada imam sehingga imam sujud yang kedua. Kalau dia masuk kategori masbuk, dia tak boleh habiskan bacaan, dia kena rukuk. Kalau dia tak rukuk sehingga imam i'tidal, batal solat. Kalau tak niat mufaraqah. Itu mukadimah dulu, bagi faham dulu. Kita yang menentukan kita tu siapa. Tu suruh ngaji. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tengok. Bila kita dah pasti kita ada masbuk, maknanya kita tidak ada masa sampai ke 25 second itu. Nah, kita tidak ada masa itu. Tiba-tiba imam rukuk. Maka bila kita nak rukuk, kita nak potong bacaan Fatihah kita nak rukuk tu, apa syarat-syarat untuk dia dapatkan rakaat itu? Ada syarat lagi. Tengok apa syarat dia. Dibolehkan makmum masbuk memotongkan bacaan Fatihahnya serta mendapat ia rakaatnya itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, hendaklah makmum itu sempat bertamakninah di dalam rukuknya sebelum imam bangun daripada had sekurang-kurang rukuk. Anda bila di rukuk Allahu Akbar tu sempat bertamakninah. Tamakninah tempoh dia subhanallah 1 ke 2 second. Itu tempoh dia. Nah, subhanallah 1 ke 2 second itu tamakninah. Dapat yang tu, imam pun sami'a Allahu liman hamidah, dapatlah. Dapatlah rakaat itu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jika imam mula hendak bangun daripada had sehabis sempurna rukuk, sedangkan ia sempat bertamakninah pada ketika imam sedang bangun daripada rukuk sebelum ia tinggal daripada hadnya, maka makmum itu dikira mendapat rakaat. Mana kalau dia sempat, dapatlah. Dan jika syak ia, makmum adakah ia sempat bertamakninah serta imamnya. Jadi kita pun confuse. Syak ni confuse. Orang Bali panggil. Aku sempat kedok tadi, sempat kedok, sempat ke tak sempat, sempat ke tak sempat, sempat. Biasa gitulah, dia jadi syak. Dapat kedok, dapat kedok, dapat kedok. Biasa gitu. Pernah jadi tak? Tak nak jadi, mu tak nak ngaji. Tak ngaji semua dapat. Allahu Akbar, baca Fatihah, habis imam rukuk, dia tak rukuk, dia tak ngaji. Walau dhali imam tidak ada, dia pun Allahu Akbar. Satgi dia tambah, tak tambah. Mudah tak ayah ngaji, mudah kan? Tak ayah ngaji tidak ada syak. Sebab dia nak syak, kemudian dia tak ngaji. Dia tak tahu bila nak dapat rakaat itu dia sempat tamakninah. Bila kita tahu sempat tamakninah tu makna kita mengaji. Kalau kita tak ngaji, kita tak tahu nak dapat rakaat itu kena sempat tamakninah, maka orang tak ngaji tidak ada syak. Dulu iklan apa? Tidak ada syak lagi. Iklan baru dulu. Nampak? Maka solat orang tak ngaji ni tak ada apa lah. Syak pun tak ada, sah pun tidak. Syak pun tak, sah pun tidak. Berat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka kalau kita mengaji, bila kita rukuk, imam sampai Allah, sudah aku dapat kedak jadi syak gitu, apa kita nak buat? Nah, kalau jadi macam itulah. Kalau selisih tak apa, kita Allah, dia sami Allah, selisih confirm tak dapat. Hak tu tidak syak lagi dah tu. Yakin tak dapat dah, tapi dah rukuk lah. Kalau kita turun dia jadi macam tu je, sikit je. Aku dapat kedak ni, macam tu. Jalan selamat. Apa ada jalan selamat dia? Maka mengikut kaul pendapat yang sahih, tidak dikira mendapat rakaat. Bila sebut pendapat yang sahih,
bermakna pendapat lain itu tidak sahih. Itu istilah yang digunakan dalam mazhab. Dia sebut kaul yang sahih, makna kaul lain tidak sahih, fasad, salah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau disebut asah lain, nanti kita akan jumpa sebut asah. Jadi sahih, bila sahih mana pendapat lain tak boleh pakai. Kena pakai pendapat dia, maka tidak sah. Tidak dapat, sorry. Kalau kita syak sahaja kita dapat atau tidak, taraddud Arab kata, maka kita pakai pendapat yang sahih, hak lain tak sahih lah. Maka kita tidak dapat, sekali kita kena tambah lagi satu lah. Kalau kita pergi rakaat tambah, rakaat kedua tambah dua lah. Tengok ni tambah satu pula. Satu tu kalau kita pergi rakaat tambah. Kalau kita pergi imam dah nak rakaat kedua, mana hak satu tu wajib tambah dah. Hak ni tambah lagi satu jadi dua, macam tu lah. Lagi kita tambah satu pula. Nak sebut bagi jelas. Benar ni nak sebut jelas, tak jelas viral. Sama duk rakam pula jengkreng tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Maka dengan ini wajiblah di atasnya, wajib atas yang syak tadi ni, dapat kedak tadi tak dapat, maka wajib atasnya tambahkan satu rakaat selepas imam memberi salam, dan hendaklah sujud sahwi mengikut pendapat al-Imam Al-Ghazali, dan berkata Al-Qadhi tidak dituntut sujud sahwi. Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tiga tu berdayat nama Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Qadhi ini sebut Al-Qadhi dalam mazhab Syafi'i, Al-Qadhi Husain. Dia disebut Al-Qadhi sahaja sebab dia hakim. Dia bukan sahaja seorang ulama, tapi dia hakim di mahkamah syariah. Sebab disebut Al-Qadhi. Disebut Al-Qadhi dalam mazhab Syafi'i, Al-Qadhi Husain. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tidak dituntut sujud sahwi. Jadi Al-Ghazali kata kena sujud sahwi. Al-Qadhi kata tidak dituntut sujud sahwi. Ini nama dia khilaf yang berlaku dalam mazhab. Sama-sama Syafi'i. Bila berlaku khilaf, kita kena carilah ulama-ulama yang memilih pendapat yang muktamad. Di sini dia tak sebut, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, pendapat yang muktamad dia tak sebut. Kita kena pergi cari lain lah dalam kitab-kitab yang muktamad yang menyebut na'amlah tu. Tapi saya lebih cenderung kepada tidak sujud sahwi. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itu yang ke-26. Maknanya kalau kita dapat tamakninah bila kita potong tadi ni, kalau tak potong pun samalah. Kalau kita datang lewat tu sempat rukuk dan sempat tamakninah dapat. Kalau syak kira tak dapat. Dan kita kira tidak perlulah sujud sahwi. Hak kita buat sebelum ni pun kita memang tak sujud sahwi pun. Macam tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis. Itu nombor satu. Syarat yang pertama. Masih lagi dalam bab 26 ni, syarat yang kedua untuk dapatkan rakaat. Syarat yang kedua, janganlah ada imam itu berhadas kecil atau besar. Dan janganlah ada ia kafir. Maka jika adalah imam itu berada salah seorang daripada mereka, tidak boleh menanggung salah satu ke salah seorang, salah satu daripada hadas kecil ke hadas besar ke kafir ke, maka dia tidak boleh menanggung daripadanya, dan makmum itu tidak dikira mendapat rakaat. Walaupun kita dapat rukuk sama dengan dia, tapi imam tu sebenarnya dia sudah berhadas kecil ataupun berhadas besar, ataupun dia menjadi kafir, maka kita tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab tadi kan kita potong Fatihah, tak habis baca. Bila kita potong Fatihah, imam kena tanggung Fatihah kita, tapi imam tu tak layak nak tanggung. Sebab yang pertama dia berhadas kecil, ataupun yang kedua dia berhadas besar, ataupun dia menjadi kafir waktu itu. Maka dia tidak boleh tanggung Fatihah kita lah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan makmum itu tidak dikira mendapat rakaat, kerana imam itu tidak boleh menanggung bacaan Fatihah dirinya sendiri. Maka bagaimanakah pula hendak menanggung bacaan Fatihah orang lain? Dia macam ni, tuan-tuan. Kita masuk takbir Allahu Akbar, imam rukuk Allahu Akbar, macam yang ni confirm kita tak perlulah baca Fatihah, confirm kita masbuk, kita rukuk Allahu Akbar. Kemudian imam sami'allahu liman hamidah, kita pun sami'allahu liman hamidah.
imam pun keluar daripada tempat imam dia. Maknanya imam itu berhadas waktu dia rukuk. Cuma masa rukuk dia tidak boleh meninggalkan lagi solat. Sebab dia imam. Kalau kita solat jadi makmum ataupun kita solat sendiri, kalau batal di waktu rukuk tu kita kentut, kita kena keluar dah. Tak boleh dah sami Allah. Sebab kita makmum ataupun kita solat sendiri. Dia imam tak boleh. Dua tempat kita sebut dah sebelum daripada ini. Dua tempat. Kalau dia batal, dia tak boleh berkeluar lagi. Dia kena pergi rukun seterusnya dulu satu. Masa rukuk dan masa sujud. Sebab kalau dia meninggalkan waktu itu, apa jadi? Makmum rukuk sampai 5 hari. Allahu Akbar. Imam berkeluar. Bukan dia tahu tu imam ni rukuk lamanya ini. Sejam rukuk. Lah kali kena angkat pula. Lah tak ada dah. Tak boleh. Masa sujud lagi tak boleh. Allahu Akbar. Pun tentu. Dia tak boleh kalau dia tinggal lagi teruk hak belakang. Hak belakang nak tengok ni dia sodok kolong. Tak boleh kan? Dia tak boleh. Waktu rukuk batal, waktu sujud batal bagi imam, dia kena tambah lagi satu rukun. Manakala bahasa sujud, dia kena i'tidal dulu. Sami Allah liman hamidah, baru dia keluar. Tinggal sambung lagi dah, haram dah. Nah, kalau dia sujud yang pertama, tunggu sampai dia bangun duduk di antara dua sujud. Kalau sujud yang kedua, tunggu sampai dia bangun berdiri lah kalau pergi dekat kedua. Lepas tu dia keluar. Maka bila imam keluar, sah imam tu kentut masa rukuk. Maka kita tak dapat rakaat tu. Tambah lagi, faham? Macam tu. Betul imam jadi kafir? Aku tak tahu lah. Macam mana dia boleh jadi kafir, Allah Allah. Sebab kafir itu bukan nampak, dia i'tiqad. Masa rukuk Allah Akbar, Nabi Isa, Nabi akhir zaman, bukan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Isa datang akhir. Dia i'tiqad dia sudah rosak, tapi kita bukan tahu. Nah, ayat tu orang panggil benda-benda macam ni tak berlaku lah. Nah, benda-benda tak berlaku ni patut sudah dibuang dalam bab fiqh tu. Tak berlaku benda macam tu. Ataupun imam kafir pada awal dah jadi imam. Dia pada awal kafir, Lim Kinsui. Mana nak ada dia pada kafir dia pada awal jadi imam. Tak berlaku lah. Dia nak jadi kafir masa rukuk pun boleh jadi, tapi kita tak tahu. Takkan dia sembah berhala masa tu, dia sembah Allah tu rukuk. Maka tak berhala kat depan. Yang ni Allah Allah. Nah, benda ni tak laku lah. Tapi benda hak dua tu, hadas kecil, hadas besar boleh laku tak? Jangan say hadas besar, rukuk-rukuk keluar air mani. Power tu imam. Rukuk-rukuk keluar air mani, ada? Dia kata gitu. Ada. Jenis Power Ranger ni. Banyak tuan-tuan. Nah, ada. Saya malah cerita banyak ada. Kalau dulu saya nak Ali lah dulu ni. Dia power. Baik tuan-tuan, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dia akan keluar nanti. Dia sami Allah liman hamidah, dia keluar. Maka kalau imam keluar daripada solat selepas dia rukuk, maka kita, kalau kita tadi baca Fatihah tak habis rukuk, maka kita tak dapatlah rakaat tu. Hak muwafiq depa baca habis, depa dapat. Depa tak salah. Nah, depa tak payah tambah satu sebab depa baca habis Fatihah. Hak kita tak habis ni, hak potong ni. Tak dapat sebab dia tak boleh tanggung bacaan kita sebab dia sudah batal. Hak muwafiq depa tak perlu imam tanggung, depa dah baca habis. Macam tu. Nah, dah berbeza. Baik, tuan-tuan, muslimat muslimat yang dirahmati, itu yang kedua syarat dia. Yang ketiga, disyaratkan imam itu tidak lupa ia membaca Fatihah. Kalau dia lupa baca Fatihah, macam mana dia nak tanggung kita? Tak boleh. Nah, dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, lupa. Nak balik tengok Kedah lawan Johor. Jeng, Malaysia. Allah. Akhir. Separuh apa dia suku akhir. Aku tengok apa pula. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lupa Fatihah. Kita pi ni masbuk. Kita tak sempat baca Fatihah, kita pun rukuk. Sedangkan dia tu tak baca Fatihah, maka rukuk kita tidak sah. Tidak dikira sebab imam tu sendiri tak baca Fatihah. Apabila dia tak baca Fatihah, maka macam mana dia nak tanggung Fatihah orang lain? Dia kena dia tu dulu.
Macam badan haji lah, kita nak upah haji, nak upah orang buat haji, hak kita nak upah tu dia kena buat haji dia dulu, makna dia tu haji dah. Ni dia tak pergi haji lagi, kita pergi upah buat haji, tak boleh, tak sah. Nah, macam tu. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu syarat yang 3 untuk orang yang potong Fatihah. Untuk dapatkan rakaat, syarat dia 3 dah. Yang keempat, ada 4 syarat je. Okay, hendaklah rakaat yang makmum masbuk dapat ialah rakaat yang dikira bagi imam, mana rakaat yang ori lah. Kalau subuh 2 lah, kalau maghrib 3, hak lain 4, itu nama dia rakaat yang ori. Macam tu. Dan jika bangun berdiri imam kepada rakaat yang kelima, kalau solat 4 dia silap, dia tak duduk tahiyat akhir, dia ingat baru 3, dia pergi bangun, bagi dia 4, bagi makmum 5 dah. Ataupun hak sebenarnya 5 dah, hak ori 4 lah. Hak ori 4, hak sebenar tu, tapi hak dia tambah tu tidak ori lah. Yang kelima tu, nah. Baik pada sembahyang 4 rakaat atau kepada rakaat yang keempat pada solat maghrib dengan lupa. Hak maghrib dia pergi tambah 1 jadi rakaat keempat. Kalau kita pergi ikut yang tu, nah. Baik, maka membaca ia dan rukuk, kemudian makmum yang masbuk mengikutnya padahal ia mengetahui rakaat itu lebih. Dia pergi tu dia tahu yang rakaat itu lebih, tuan-tuan. Tahu macam mana? Makmum tak bangun. Makmum semua duduk tahiyat akhir. Dia pergi masuk masjid, tu imam saja bangun, Allahu Akbar, tu imam bangun, makmum semua duduk tahiyat akhir. Makna mereka antara 2, sama ada memilih untuk mufaraqah, kita mengaji dah, memilih untuk mufaraqah dan tahiyat sendiri, bagi salam sendiri, tak ada masalah, itu lebih baik. Ataupun mereka menunggu imam sampai imam tu duduk semula, baca tahiyat, dia pun ikut baca tahiyat, imam bagi salam dan dia pun bagi salam. Kita hak baru masuk, tengok imam bangun, kita takbir ikut dia. Kita tahu dia bangun kelima ataupun dia tambah lah tu, kita tahu. Tak akal rakaat itu. Nah, kalau kita tak sempat Fatihah lah, tak akal. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati macam tu. Kalau kita tak tahu ni, kita masuk, dia solat seorang. Solat seorang. Maksud dia kalau solat zuhur tu dah pukul 3 petang, pukul 4 petang, tak ada orang dah, orang singgah ha. Kita pun singgah ada seorang bersolat, tapi dia tu bangun pergi rakaat yang kelima, kita tak tahu, kita ikut. Tu tak tahu. Hak tadi keadaan tahu, dia ni tak tahu. Macam mana tengok tengok dia kata apa. Baik tuan-tuan. Maka membaca ia dan rukuk, kemudian makmum yang masbuk mengikutnya padahal ia mengetahui. Kalau dia tahu rakaat itu lebih, nescaya tidak sah ikutannya, itu tak sah. Dengan ikut imam bangun tambah rakaat, jangan ikut. Bagi orang yang yakin imam tu tambah, imam tu lupa, ikut juga atas, mana ikut, tunggu bawah. Tetapi jika ia tidak mengetahui demikian, hak tadi dia masuk seorang, tak tahu, mana tahu kita masuk lewat dah, tengok waktu tak akhir dah, mana kita tahu dia tambah kedak. Nah, yang kita rakaat tu lebih, nescaya sahlah ikutannya, itu sah tu. Tu beza antara tahu dengan tidak. Tetapi tidak dikira rakaat baginya sah tapi tak kira. Saya macam mana abang, sah tapi tak kira. Ya, kita bukan tahu. Kita tak tahu dia tambah. Bila kita tak tahu dia tambah, yang itu yang kita ikut. Bila kita ikut, solat kita sah, tapi tidak dikira rakaat itu. Lepas tu nak macam mana? Sudah. Okey tahu lah. Tak tahu lah. Driver tak tahu. Tu kan selalu kita buat solat sunat qabliyah ba'diyah. Tu tujuan. Untuk menampung kecacatan yang berlaku dalam solat fardu. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita tak tahu dia tu tambah. Nah, kita pun pergi ikut, dan ikutan kita tu sah, tapi rakaat itu tidak dikira. Mana kalau zuhur, mana kita kena tambah lagi 4 lah, tu tak kira, tapi kita tambah 3, maka tak cukup 1 dah, kita tak tahu. Nanti kita buat solat sunat, dia tampung balik. Sebab tu jangan tinggal qabliyah ba'diyah ni. Nah, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati, dia akan menampung kecacatan yang berlaku dalam solat-solat fardu. Sebab tu dia ada rawatib depan belakang. Ada yang depan saja, belakang tak ada. Macam asar dengan subuh.
Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Demikian juga kalau kita tak solat sunat rawatib, cacatlah solat kita. Sebab tidak dikira rakaat macam kita ikut tadi. Demikian juga jika rukuk seorang imam dan tamakninah ia padanya, dan selepas itu bangun ia pula untuk beriktidat, kemudian teringat ia bahawasanya ia terlupa membaca tasbih di dalam rukuknya, maka kembali kepada rukuk semula kerana ia sangka perbuatan itu harus baginya. Ni imam tak ngaji lah. Sami Allahu liman hamidah. Tak baca tasbih subhana rabbil azim. Oh, tak sah ha. Turun balik. Tu tak imam tak ngaji. Siapa-siapa tak ngaji macam tu bangun dah ni Allahu akbar ke rakaat yang kedua solat raya, Aidilfitri, Aidiladha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Geng. Takbir dan tasbih itu sunat hay'ah. Bukan sunat ab'ad pun, bukan rukun pun. Dah kita lepas di Fatihah, tak payah ulang balik. Ada berlaku, sebab apa berlaku? Dah belakang jahat, dah ke mana? Subhanallah. Datuk Iman tak takbir. Subhanallah. Oh, Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allah. Terjadi waktu saya jadi makmum. Nah, berat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu nak jadi imam tu bukan sembarangan lah. Lebih-lebih solat-solat hak jenis-jenis Aidilfitri. Nah, solat istisqa, solat tasbih, ada yang duduk merapu. Kalau kita tak betul-betul faham, jangan duk jadi imam. Tak pergi merapu habis. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Sebab tu imam dia syarat dia faqih dalam bab solat. Lebih-lebih dalam bab solat jamaah, bab masbuk, bab muafiq, dia mesti khatam sampai 13 kali lah. Biar dia mangli bab tu. Nah, kita makmum pun sama juga. Sebab kita nak jadi makmum ni, biar kita mangli bab muafiq dan masbuk, barulah kita boleh solat dengan sempurna. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, dia pun turun balik, kemudian datang makmum mengikutnya. Makmum hak datang kemudian tak tahu, yang kata dia tu rukuk mula. Ingat rukuk pertama. Nah. Dan bertamakninahlah ia serta dia pun rukuk dan sempat tamakninah pada ini rukuk tu, maka sahlah ikutannya, tetapi tidak dikira rakaat itu baginya. Macam tadi kau. Bagi makmum tu lah, imam tu jengkreng lah kalau dia tahu lah. Kalau dia tahu perbuatan kembali berrukuk tu tak salah, batal solat. Tapi kalau dia tak tahu, baru tak ngaji tak sampai bab lagi, duduk ngaji tak sampai bab, maka dikira tak apa. Tapi kalau tak ngaji langsung, batal terus sebab jahil. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, selesai. Itu 4 syarat bagi orang-orang yang memotong Fatihah. Untuk syarat dia dapatkan rakaat 4 itulah. Bacalah banyak kali. Sebab tu kitab ni kena belilah. Hak kita duduk solat jemaah ni. Nah, ulang baca. Saya bagi sekali lalu ya. Tuan-tuan kena balik ulang-ulang semua. Tidak, tuan-tuan akan lupa. Percayalah lupa. Tanya balik minggu depan tak tahu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. 27. Makmum ada masa membaca Fatihah yang 25 ke 27 second tadi. Tetapi ia seorang pembaca yang lambat dari semula jadi lagi. Dia melambat semula jadi. Ada manusia jenis lambat orang panggil. Dia lambat bangun tidur, lambat masuk tandas, lambat pakai baju, lambat nak makan, lambat bila makan, lambat berhenti. Lambat lah kau. Ada semula jadi nak jana tak boleh ubah. Siapa-siapa boleh laki macam tu berat. Hak boleh bini lagi berat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, saya bawa satu sekali bawa jamaah pergi Mekah Mentawih. Dia bermula daripada KLIA. Dialah yang paling lewat. Sampai di Jeddah pun nak masuk atas bah, dialah yang paling lewat. Sampai di hotel nak masuk bilik, dia paling lewat. 11 hari itu dia paling lewat. Sampai balik lah, sampai ke dia juga paling lewat. Saya duduk catat dia semua dia. Nak pergi mana naik bas, dia lah lewat sekali. Sampai orang menyumpah, kok mana yang menyumpah tanah haram? Sabar, fasbiru. Sabarnya, tanah haram jangan buat wala fusuqa wala jidala. Nah, fil hajj.
Sabar, kena sabar banyak. Memang ada jenis-jenis manusia lambat tak berhenti. Lagi kita berhenti mana-mana nak naik bas, bilang dia lah kali. Macam itulah perjalanan saya dengan dia duduk kira. Macam itulah semua tempat pergi dia paling lewat. Ada manusia macam ni. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dia semula jadi dah lewat. Baca pun lambat. Lambat mungkin dalam 30 sekund, mungkin ke 32, 33 sekund lah. Tu lambat tu. Baik, jika makmum ada masa yang luas, yang cukup untuk membaca Fatihah, 25 sekund tadi, dia memang ada masa tu. Tapi oleh kerana dia baca lambat, jadi dia tak dapat lah. Dia baca 35 sekund. Nah, Fatihah dia tu lah, lambat. Dan dia ada masa lepas takbir tadi ni dengan tu imam 25 sekund. Kalau dia baca bacaan sederhana, dia dapat baca habis dah. Tapi bila dia baca lambat, dia tak sempat nak habis. Sebab dia sampai 33, 35. Dia ada masa cukup untuk muafik, tapi dia tu baca lambat. Macam mana? Lambat semula jadilah, bukan lambat yang was-was. Was-was kita akan baca depan. Apa hukum dia? Hak ni bukan was-was. Memang dia lambat semula jadi. Baik, jika imam rukuk sebelum ia sempurna, habiskan bacaan Fatihahnya. Sebab dia lambat tu lah. Dia ada masa 25 sekund, tapi oleh kena lambat, dia tak habis lagi Fatihah dalam tempoh itu. Maka imam berrukuk. Maka makmum ini tidak dikira muqasir, tidak dikira cuai. Sebab dia memang asal macam tu. Dan masalah ini mengikut satu pendapat, ia diharuskan, yakni dibolehkan memotong bacaan Fatihahnya dan terus rukuk bersama imam, seperti masalah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah serta imamnya, melainkan sebahagiannya sahaja. Pendapat pertama, dia rukuk lah. Tak payah habiskan dia punya Fatihah, sebab dia akan lambat semua rakaat. Nah, bukan hak pertama, 2 lambat, 3 lambat, 4 lambat belakang. Dia sama. Acuan dia sama sebab dia memang lambat asal. Itu pendapat yang pertama. Satu kaul. Nah. Akan tetapi mengikut kaul pendapat yang asah. Ini dia. Asah. Bila pendapat asah, pendapat lain sahih sahaja. Bila pendapat sahih, pendapat lain tidak sahih. Tapi bila pendapat ni asah, pendapat lain sahih. Mana pendapat yang kata tak, dia boleh potong Fatihah, itu betul sahih. Tapi pendapat ni lebih sahih. Hak ni kita pakai. Kita pakai asah. Nah, kalau tuan baca kitab pakai asah. Hak satu tu sahih, bukan tak betul sahih. Tapi yang ni lebih sahih. Disebut asahhu. Macam tu. Isim tafdhil. Seperti tersebut di dalam kitabur Rawdah. Nah, Rawdah kitab Imam An-Nawawi. Dan lainnya, bahawa makmum itu hendaklah habiskan Fatihahnya dan takhalluf. Jangan baca takalluf, dia tulis Q bukan Q, K. Takhalluf, kha. Dia kha nah, ta kha lam fa. Takhalluf dengan KH. Kalau dia aja Q, takalluf ta qaf. Tak tu. Takalluf tu kuluf. Kolfon tu hak topi keledar. Tahu topi keledar? Topi keledar. Kolf dipanggil. Kulit yang menutup hasyafah zakar lelaki. Hak tu kita potong sunat. Tu kolf. Takalluf tu berkulit. Ni kata kena rujuk pada ustaz dululah. Kadang tu depa tulis rumi tu tak tu. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, bukan takha. Takhalluf. Takhalluf ni diizinkan untuk tertinggal lewat, terkebelakang. Ia daripada imamnya diberi keuzuran lah, 3 rukun yang panjang. Makna imam iktidal tak kira lagi rukun pendek. Imam rukuk dia kira dah 1 rukun panjang. Iktidal tak kira sebab pendek. Sujud pertama kira dia panjang. Duduk antara 2 sujud tak kira sebab pendek. Sujud kedua, mana dibenarkan untuk sampai sujud yang kedua lah, untuk dia habiskan bacaan dia tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itulah pendapat yang asah, dan yang inilah yang kita pakai. Sebab kita lambat dari segi
semula jadi. Maka ketiga-tiga, kalau subuh ke dua rakaat, kalau maghrib ke tiga rakaat, kalau hak lain pada hak empat ke empat rakaat, dia sentiasa ditinggalkan oleh imam sehinggalah imam sujud yang kedua. Macam itulah akan jadi sampai semua rakaat dia akan jadi begitu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, saya sampai ke masjid, ada seorang jemaah sedang solat, imam sudah iktidal, dia masih baca Fatihah. Imam turun sujud, dia masih baca Fatihah. Saya yang takbir pun sudah sujud, dia duduk diri. Nah, ada jemaah ni. Dan saya paling sedih, dia tu sahabat saya. Sahabat mana? Sahabat ngaji sekali di Mesir, duduk satu bilik. Saya fikir balik, dia ni mengaji, dia balik Mesir ni, dia mengaji, dia baca kitab doa. Sebab saya tahu dia pertama anak tok guru, saya tak nak sebut siapa. Anak tok guru yang terkenal di Kedah. Saya tak nak sebut tempat. Tok guru pondok terkenal di Kedah. Dia balik Mesir, dia tidak bekerja dengan siapa-siapa, dia menjaga. Saya tahulah. Saya rasa dia sudah tinggal kitab lama. Di Mesir pun dia mengaji memang tak luluh lah tuan-tuan. Dia naik sikit. Oh, saya sedih. Sampai tahap tu dia, kalau orang biasa tu saya tak sedih kan? Sebab dia mengaji Mesir. Makna sebelum pergi Mesir tu mengaji dah sekolah agama, dapat dah apa dia stamp dulu, kami stamp. STA, kami STA dulu. Sijil tinggal kamu. Tapi dia tak tahu sampai tahap itu. Bab solat jamaah yang kata muafiq dan juga apa dia masbuk, kecuali hak saya tak tahu, mungkin dia mufarakah, yang tu saya tak tahu. Tapi apa sebab dia nak mufarakah? Sebab dia sentiasa pergi solat di situ. Kalau dia tak suka dengan tu imam, dia mesti tak pergi dah. Nah, kalau ataupun kalau imam tu selalu buat silap memimpin, memang dia tak ikut, tapi dah lalu pergi. Tapi kenapa jadi macam tu? Saya pun tak boleh fikirlah. Nah, kalau orang biasa-biasa tu biasalah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis 27 nah. Jadi ambil pendapat yang asah, kalau kita jenis lambat bila imam rukuk, mana kita guideline sebelum imam rukuk tu kita sempatlah, kalau kita baca orang biasa, kita sempat habis. Kita sempat rukuk dengan imam, tapi benar kita ni lambat, kita jadi tak sempatlah. Maka jangan rukuklah. Baca sampai habis. Kita dibenarkan ditinggalkan oleh imam sampai ke sujud yang kedua. Bila imam sujud yang kedua, kita lambat sampai lagi tak habis je Fatihah, maka kita, imam pun bangun, Allahu Akbar, rakaat kedua dah, kita tak rukuk lagi. Jangan rukuk dah. Jangan rukuk dah. Ikut imam di rakaat kedua pula. Rakaat kedua pun sama juga. Sampai imam bangun rakaat ketiga, tak rukuk lagi. Ikut hak ketiga tu. Lah kali sampai pergi salah, tambah 4. Nak buat macam mana? Lambat sangat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tapi tak ada lah berlaku. Tapi dari segi tasawur, gambaran yang kita boleh buat akan berlaku macam itulah kalau dia jenis lambat. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan. Habis 27. 28. Imam membaca cepat dan makmum membaca lambat. Ada imam cepat. Nah, saya ukur kecepatan imam. Kalau dia baca cepat, dia lebih kurang 20 second ataupun 19 second. Baik. Itu bacaan yang bersambung tu. Nah, bila kita nak sambung Fatihah dia gini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu berhenti dulu. Hak sempurna lah, jangan disambung. Sebab dia wakaf tam. Wakaf tam ni ada sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Itu sambung. Sebab apa berarti Maliki Yawmiddin, dia wakaf tam di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti dia wakaf tam. Nah, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wakaf tam di situ. 3 kotak. Tu cara kalau kita nak sambung Fatihah, berhenti macam tu. Nah, kalau dia baca laju berhenti macam tu, saya dah ukur 20 second. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu lajulah. Maka bacaan itu tidak dikira lah. Kita nak ukur bacaan sederhana.
Walaupun imam baca laju, biar tengok dia. Nah, mana kalau imam baca laju dia rukuk, kita baru takbir, kita sempat 25, tapi dia 20 dia rukuk, dan kita dah lagi 7 second. Mana kita tak sempat 7 second tu dengan imam, maka kita nak kena rukuk lah juga. Itu tuan-tuan muslimat yang dirahmati. Sebab tu imam dia kena orang panggil bertoleransi lah dengan jamaah. Solat seorang tak apa, solat jamaah dia kena bersederhana lah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara ialah yang sederhana. Al-wasatiyah, kesederhanaan tu semua tempat dia masuk. Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati. Okey, macam mana berlaku ni? Tersebut dalam kitab Minhaj. Kitab Minhaj, kitab yang paling popular dalam mazhab Syafi'i, karangan Imam An-Nawawi selepas dia mentalkhis, meringkaskan daripada kitab Al-Muharrar, kitab Imam Ar-Rafi'i. Baik, sebut dalam kitab Minhaj, jika imam membaca cepat dan rukuk ia sebelum makmum menghabiskan bacaan Fatihahnya, maka terdapat pada masalah ini 2 surah. Surah tu bukan surah Quran. Surah dengan ejaan sad, waw, ra, ta marbutah, suratun, bukan sin, waw, ra, ta. Itu surah Quran, surah Al-Baqarah, sin. Surah artinya gambaran, 2 gambaran. 2 surah artinya 2 gambar. Patut jemaah Melayu lah, surah ni orang tak erti. 1. Makmum membaca Fatihah secara tartib. Imam baca laju. Laju artinya hadar, bacaan hadar. Bacaan hadar ni dua harakat untuk ma'arif. Saya sebut dah lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dua. Ada hadar bacaan. Tartil bacaan tahqiq lah kalau bagi saya. Tahqiq ni 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Tu tahqiq. Dia lambatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tak baca solat tahqiq ni. Solat tadwir 4 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 4. Tu tadwir. Tartil saya tak pakai ni. Dia ada 2 pendapat. Satu ni tempo bacaan. Tempo bacaan. Satu pendapat ada 4. Tartil, tahqiq, tadwir, hadar. Tartil ni kira lambat, tahqiq ni lambat juga tapi cepat sikit pada tartil. Tadwir sederhana, bacaan solat biasa. Hadar bacaan laju. Bacaan orang menghafal Quran. Hak hafal Quran dia baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam, dia baca laju. Hadar. Baik. Satu pendapat lagi, tahqiq, tadwir dan hadar, tidak ada tartil. Saya ambil pendapat yang tidak ada tartil, sebab tartil dia masuk pada 3-3. Tahqiq pun kena ada tartil, tadwir pun kena ada tartil, hadar pun kena ada tartil. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, kalau imam baca hadar, baca laju, makmum baca tartil, baca lambat. Tu. Saya nak sebut yang tu lah, kalau tak faham tartil tu benar. Baik, tetapi kalau ia makna imam baca dua harakat untuk ma'arif di sukut, makmum pergi baca 6, lambat lah. Kalau ia membaca secara cepat, nescaya boleh menghabiskan bacaannya, maka imam pun rukuk sebelum ia menghabiskan bacaannya. Itu satu gambaran. Gambaran yang kata imam baca cepat, makmum baca lambat. Gambaran pertama ialah imam membaca secara hadar dan makmum membaca secara tartil. Kalau dia baca secara hadar, dia lepas hadar. Tapi bila dia baca tartil lambat, dia tak lepas. Itu satu gambaran. Hukum dia tak bagi lagi, dia bagi gambaran dulu. Yang kata makmum cepat, makmum lambat, imam cepat ni macam mana. Satu itu. Yang kedua, makmum membaca Fatihah lambat dari semula jadi. Dia bukan kata tartil dan tahqiq. Dia memang daripada semula jadi lambat. Dia memang tak boleh baca tadi. Dia tak boleh baca tadwir. Dia tak boleh baca hadar. Dia memang tahqiq ataupun tartil daripada semula jadi. Dari segi lambat dia membaca. Maka kedua-dua surah gambaran. Surah ni gambaran ini. Hendaklah makmum habiskan bacaan Fatihahnya. Kalau dia lambat kerana dia baca tartil,
dia kena habis imam rukuk pilah. Dia tu kena habiskan Fatihah dia. Nah, sebab siapa suruh baca cepat. Ataupun dia lambat oleh kerana semula jadi. Nah, maka dia pun sama kena habiskan Fatihah dia. Baik. Maka kedua-dua surah gambaran ini hendaklah makmum habiskan bacaan Fatihahnya, kerana kalau kita katakan makmum itu boleh memotong bacaan Fatihahnya. Kalau kita kata makmum tu tak payah habislah, potonglah. Dah dia baca lambat, imam baca cepat, potonglah. Dan terus rukuk, dia boleh potong, dia terus rukuk bersama imam, nescaya membawa makmum itu tertinggal daripada membaca Fatihahnya pada semua rakaat solatnya, kerana lambat bacaannya dan cepat bacaan imamnya. Hak tadi saya sebut. Maka wajiblah bahawa makmum itu takhalluf, terkebelakang ia daripada imamnya pada tiap-tiap rakaat untuk menghabiskan bacaan Fatihahnya. Ingat ni solat tarawih nah. Tarawih kalau kita ikut imam kampung. Imam kampung maksud saya yang baca alam alhaqumut takasur sampai habis tu. Rakaat kedua qul huwallah, itu disebut imam kampung. Imam hafiz maksud dia tak baca lah yang tu, dia baca ayat lain. Sama dia baca separuh ke, dia baca satu muka ke, kira tu bukan kampung lah. Tu bandar. Faham nah? Baik tuan-tuan. Dia rakaat kedua qul huwallah untuk 15 malam pertama. Rakaat kedua qul huwallah untuk 15 malam terakhir. Rakaat pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik. Kalau imam jenis laju qul huwallah, bacaan sederhana dia 4 sekon. 14 sekon. Nah, qul huwallahu ahad, bacaan sederhana dia kalau kita ukur 14 saat. Fatihah 27. Tengok. Nah, dia waladdallin. Amin. Dia amin, kita bismillah, dia pun bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillah Fatihah, dia bismillah qul wallah. Dia akan habis dalam masa 14 sekon, kita akan ambil masa 27 sekon. Siapa rukuk dulu? 14 sekon saya dah ukur, kita akan sampai pada ihdinas siratal mustaqim. Situ 14 sekon bagi bacaan sederhana. Maknanya bila imam walam yakul lahu kufuwan ahad, kita ihdinas siratal mustaqim, dia Allahu akbar. Kalau kita rukuk, maka ke seluruh rakaat yang kedua untuk tarawih kita tak pernah habis Fatihah tu. Tu maksud dia. Maka jangan rukuk. Kalau imam baca Fatihah laju, baca qul huwallah kedua laju, kita baca apa habis. Nah, itu sebut. Kalau dibenarkan rukuk, potong Fatihah, maka dia tak akan habis Fatihah semua rakaat. Macam tu. Kebanyakan rukuk ni tarawih yang tu imam laju lah tuan-tuan. Dia rukuk, jangan rukuk nah, habiskan Fatihah kita. Sebab dia laju. Dia kalau baca sederhana pun 14. Kalau dia baca laju mungkin sebelah lah. Lagilah teruk. Nah, jadi kita habiskan. Biarlah kita ditinggalkan sampai haknu sujud yang kedua pun tak apa. Diberi kebenaran uzur syar'i takhalluf. Baik. Dan apabila selesai ia daripada membaca Fatihah, hendaklah ia rukuk dengan sendirinya dan iktidal dan sujud. Jangan pergi sujud terus, rukuk dulu. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Jangan tengok imam sujud kita pergi sujud terus, tinggal rukuk. Tak boleh, batal solatnya tu. Nah, kita nak buat rukuk sendiri, tak imam rukuk dah, hak lain semua pirah kita aja. Dan iktidal dan sujud hingga ia mendapat imam di mana sahaja ada ia. Dan masalah seperti ini disebut qudwah hukmiyah, ikutan pada hukum mutabaah. Dan diberi keuzuran kepada makmum terkebelakang dari imamnya untuk menghabiskan Fatihahnya dengan 3 rukun yang panjang. Cukup ni memang panjang, pening kepala ni. Bab ni kali baca banyak 3 semalam.
mampu. Dia nak faham tu payah, 3 tu padan dah. Tuan-tuan baca ulang balik. Jangan tunggu lama tuan-tuan tak ingat apa saya sebut, lupa. Ulang tanda sikit-sikit. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kita berhenti situ. Kita akan sambung pada ataupun masalah yang ke-29. Ini masalah kesesakan yang mengganggukan pada solat Jumaat atau lain. Yang ini tak laku dah di Malaysia. Yang ni kalau kita pergi Mekah, Masjid Haram, Masjid Nabawi akan berlaku. Kita nak sujud tak boleh. Orang ramai. Apa kita nak buat? Tengok, kita akan bahas minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.